Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Vietnam, yang mana perlawanan ini adalah perlawanan semi-final Sukan C dan Malaysia kalah 1-0 dan tamatlah perjalanan Malaysia untuk perebutan pingat emas, dan Malaysia akan bertemu dengan Indonesia pada hari Ahad ini untuk penentuan tempat ketiga ataupun untuk pingat gangsa. Jadi untuk pemain-pemain Malaysia jangan berputus asa, masih ada lagi satu peluang untuk membawa pingat bagi pasukan Malaysia sekiranya menang menentang Indonesia pada hari Ahad nanti. Baiklah, untuk perlawanan ini boleh saya katakan Vietnam bermain dengan sangat cemerlang. Daripada segi pressing, mereka menggunakan high pressing, tekanan yang tinggi. Mereka berjaya untuk man marking bahagian attacking pasukan Malaysia dengan sangat bagus. Mereka ada urgency, ditambah pula bermain di hadapan penyokong-penyokong mereka sendiri, memberikan mereka lebih semangat dan juga passion yang ditunjukkan oleh Vietnam. Memang mereka deserve untuk menang game ni. Manakala untuk pasukan Malaysia, mereka juga sudah buat habis baik. Mereka bermain dengan sangat cemerlang sebagai tactical all out defense, yang mana mereka bermain dengan bertahan dengan formation 5-3-2. Saya memang puji habislah untuk barisan pertahanan. Mereka betul-betul solid, berdisiplin, tetapi disebabkan kesilapan yang orang kata apa, lack of concentration di minit-minit akhir menyebabkan ada kesilapan dan mistik yang dilakukan dan berjaya dimanfaatkan oleh Vietnam untuk menjaringkan gol kemenangan. Itu yang menyebabkan Malaysia kalah 1-0 kepada pasukan Vietnam. Dan untuk kelemahan boleh dikatakan mereka tiada urgency. Kena 1-0 barulah kita nampak yang Malaysia ni cuba all out, dan dalam pada yang sama Malaysia cuba menerapkan penerapan menyerang menggunakan long ball dan juga memanfaatkan daripada segi set pieces. Tetapi long ball tak menjadi, set pieces pun tak menjadi apabila hantaran-hantaran lintang yang dilakukan ataupun corner kick yang didapatkan gagal dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Malaysia lah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apa perkara yang boleh kita puji? Secara overallnya memang saya boleh puji. Yang pertama adalah tentang defense department. Back 5 pasukan Malaysia yang diketuai oleh Haris Haikal, Zikri Khalili, Azrin Afiq, Hairi Hakim dan juga Quinton Cheng, yang mana 5 pemain pertahanan ni menunjukkan satu sistem yang bagus ketika mereka bertahan. Mereka bermain dengan melakukan blocking yang sangat banyak. Mereka punya interception yang sangat bagus. Mereka berjaya untuk memastikan yang barisan pertahanan pasukan Malaysia ni gagal ditembusi ataupun dipenetrate oleh pemain-pemain serangan Vietnam, dan pemain-pemain serangan Vietnam pun agak buntu untuk masuk ke dalam D-box dan juga melancarkan serangan ke arah gawang Malaysia apabila banyak hantaran mereka senang dibaca oleh pertahanan Malaysia. Boleh dikatakan dari segi pembacaan game, dari segi interception, dari segi hantaran jauh yang cuba dimainkan oleh Vietnam, Malaysia punya defense berjaya untuk mematahkan dengan mudah lah. Tetapi nak buat macam mana bila last minute lack of concentration, hilang fokus dan kena 1-0. Tetapi overall game memang back 5 Malaysia ni cemerlang, memang patut dipuji. Berdisiplin, interception bagus, bacaan game yang bagus, mereka punya blocking bagus, komunikasi mereka bagus, compact dan sebagainya. So itu yang boleh dipuji untuk perkara pertama bagi pasukan Malaysia. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah tentang peranan Azam Azmi yang bermain sebagai defensive midfielder, iaitu beliau akan menjadi seorang defensive midfielder yang bertindak di bahagian tengah untuk mengganggu dan juga disrupt ataupun mengacau lah bahagian tengah Vietnam dan juga ketika Vietnam nak build up. Jadi boleh saya katakan Azam Azmi banyak membantu back 5 Malaysia untuk memastikan yang Vietnam tak boleh nak kontrol bahagian tengah, yang mana kita tengok memang Azam Azmi ni all out. Dia main defense bagus, dia berjaya untuk menjalankan tugas sebagai defensive midfielder dengan sangat cemerlang, membantu bahagian pertahanan pun bagus dan sebagainya. Jadi memang saya boleh puji defense department dan juga Azam Azmi. Dan yang terakhir yang boleh saya puji adalah tentang 2 orang lagi player. Yang pertama Azri Ghani bertindak dengan cemerlang sebagai goalkeeper. Overall dia bertindak dengan cemerlang, dia berjaya untuk beberapa kali keluar untuk tangkap hantaran-hantaran lintang yang dilakukan, cutback yang dilakukan oleh barisan serangan pasukan Vietnam. Cumanya mistake yang beliau lakukan adalah tewas 1 gol tu lah, yang mana apabila beliau keluar untuk challenge bola tu, tengok-tengok tak dapat, dan satu tindakan yang agak pelik lah sebab apa dia keluar. Tapi benda tu
boleh dibaiki positioning. Sebab apa? Boleh diperbaikilah. Sebab Malaysia masih ada lagi room for improvement. Orang kata masih ada bilik untuk orang kata apa? Untuk improve sebelum Piala Asia bawah 23 bermula pada bulan 6 ni. So benda tu boleh perbaiki lagi. Tetapi secara overallnya Azri Ghani not bad. Beliau bermain dengan cemerlang, membantu bahagian goalkeeper supaya tidak dibolosi dengan banyak pun dia berjaya bertindak dengan cemerlang, ada melakukan saving yang bagus. Tetapi tewas satu gol tu biasalah, orang akan lihat yang dia dibolosi tu, tetapi orang tak lihat overall game tu dia banyak juga save kan. So bagi saya dia pun patut dipuji. Dan yang terakhir tentang Syafiq Ismail. Masuk Syafiq Ismail pada masa tambahan tu, memang boleh saya katakan Syafiq Ismail masuk, dia membawa sedikit perubahan di bahagian attacking third pasukan Malaysia. Nampak lebih smooth, nampak lebih ada urgency, beliau lebih berani dan lebih pandai untuk beat dalam situasi one on one. Beliau lebih pandai menggunakan fizikal beliau yang kecil dan juga kelebihan daripada kelajuan dan juga ball control yang dia ada untuk dribble masuk ke dalam kotak penalti untuk tembusi bahagian pertahanan Vietnam. Jadi boleh saya katakan Syafiq Ismail masuk tu barulah nampak yang attacking third pasukan Malaysia ni agak berbisa pada perlawanan semalam. Nampak smooth, nampak ada usaha untuk melakukan serangan ke arah gawang Vietnam. Itu yang boleh saya puji. Secara overallnya defense department dengan goalkeeper serta Azhar Azmi memang bertindak cemerlang untuk barisan ataupun untuk corak permainan pasukan Malaysia semalam. Dan untuk kelemahan, apakah perkara yang boleh diperbaiki untuk pasukan Malaysia? Antara perkara yang boleh diperbaiki untuk pasukan Malaysia bagi kelayakan ataupun bagi sebelum perlawanan yang ketiga untuk penentuan gangsa nanti, dan juga sebelum masuk ke Piala Asia bawah 23 nanti bulan 6. Yang pertama yang perlu mereka perbaiki adalah di bahagian tengah lah. Mereka memerlukan orang kata apa, kreativiti lagi untuk bahagian tengah. Sebab semalam bahagian tengah boleh dikatakan terlalu kelang kabut. Bila dapat bola mereka cepat-cepat nak release ball dan juga nak supply ataupun bump bola pihak hadapan dengan bermain long ball dan juga nak cari striker dengan cepat. Jadi mereka perlukan lebih ketenangan di bahagian tengah untuk control ball dan juga lebih ketenangan ketika nak build up, lebih ketenangan ketika pegang bola. Hold ball agak lama boleh, tapi pastikan ada build up yang bagus. Jangan release ball terlalu awal untuk bermain long ball, sebab susah macam tu. Sebab semalam memang tak ada kreativiti di bahagian tengah, menyebabkan bahagian tengah Malaysia ni boleh dikatakan tidak berapa berfungsi dengan baik. Dan untuk bahagian tengah juga boleh dikatakan daripada segi set pieces, ketika ambil corner dan ketika ambil free kick, boleh dikatakan hantaran-hantaran lintang untuk mencari target man ataupun free kick dan corner yang diambil tu boleh dikatakan tidak terlalu bagus untuk mencari target man ataupun player-player lain dalam Malaysia. Boleh dikatakan banyak bola melalut, tak on target dan sebagainya. Jadi benda tu boleh diimprove untuk bahagian tengah. Mungkin boleh cari seorang player yang boleh untuk membantu bahagian tengah lebih kreatif dengan hantaran-hantaran yang bagus, through passing, penetration passing, vision dan sebagainya, untuk membolehkan bahagian tengah ni lebih kreatif. So boleh cari player yang ada attacking minded lagi, yang boleh build up di bahagian tengah. Itu perkara yang pertama. Yang kedua yang boleh diperbaiki adalah di bahagian serangan, yang mana boleh saya katakan striker Malaysia dalam saingan Sukan C kali ni nampaknya tidaklah begitu perform. Yang pertama tentang Hadi Fayad, yang mana kita tahu Hadi Fayad ni ada kelebihan daripada segi ketinggian beliau dan diletakkan sebagai target man, tetapi beliau gagal berfungsi dengan target man sebagai target man dengan baik, yang mana bola tinggi beliau tak boleh challenge, beliau tak berada dalam kedudukan, positioning beliau perlu diperbaiki, finishing perlu diperbaiki. Boleh dikatakan ketinggian beliau tu tak dimanfaatkan dengan betul. Apa kelebihan yang ada pada Hadi Fayad ni membuatkan dia hanyalah sebagai average player sahaja. So Hadi Fayad mungkin boleh diganti dengan striker yang lebih baik, ataupun Hadi Fayad perlu workout ataupun cari jalan untuk diri dia sendiri bagi membolehkan diri dia diperbaiki dan menjadi striker yang lebih mantap pada masa yang akan datang. So untuk Hadi Fayad comeback stronger, perbaiki positioning, perbaiki decision making, perbaiki dia punya orang kata apa, heading, dan juga kena berani untuk challenge, perlukan keyakinan lagi, utamanya bola tinggi, untuk memanfaatkan kelebihan daripada ketinggian beliau tu. Manakala untuk Luqman Hakim pada perlawanan ni, sorry to say, Luqman Hakim pun tidak bertindak dengan sangat cemerlang sebagai seorang striker. Apabila beliau berjaya di marking dengan bagus oleh pemain nombor 4 Vietnam, Luqman Hakim gagal untuk melepasi marking tersebut. Dapat bola kat Luqman je hilang, dapat bola kat Luqman hilang. Luqman nak beat nombor 4 tu pun tak lebih, tak boleh. Daripada segi body Luqman kalah, daripada segi pace Luqman kalah, daripada segi ball control Luqman kalah. Dan waktu lawan Laos, lawan Kemboja, lawan dengan Singapura, memanglah Luqman boleh beat.
Tetapi bila buku bertemu ruas, jumpa dengan player Vietnam, barulah kita tahu yang sebenarnya tahap kualiti pemain-pemain kita di mana. Jadi untuk Luqman, dia perlu lebih berani. Mungkin dia cedera, saya tak tahu, tapi dia perlu comeback stronger, perlu buktikan yang pengalaman beliau di Belgium tu diguna pakai untuk membantu skuad kebangsaan Malaysia bawah 23 untuk survive, terutamanya untuk Piala Asia nanti lah. Dan sekurang-kurangnya bawa lah balik pingat gangsa. Jadi untuk striker yang tu, untuk Daniel Asri pun sebegitu, beliau juga boleh dikatakan kena mark dengan sangat bagus oleh pemain Vietnam. Beliau gagal lepaskan diri, memang boleh dikatakan on off running pun kurang, boleh dikatakan check in check out pun kurang untuk lepas marking. Memang bahagian serangan Malaysia pun tak berapa bagus lah terutamanya selepas kemasukan Syafiq Ismail, baru nampak lah ada urgency. Lepas kena 1-0 baru nampak Malaysia cuba build up, ada urgency dan sebagainya. Jadi benda-benda ni perlu diimprove. Jadi untuk Coach Brad Maloney, mungkin untuk membuat persiapan bagi Piala Asia bawah 23 nanti, ASEAN Cup, AFC ASEAN Cup bawah 23 pada bulan ni, mungkin beliau boleh cari the best player untuk dibawa ke Sukan Asia ke ASEAN Cup tu, untuk bawa nama Malaysia untuk bagi saingan yang lebih baik. Sebab nanti akan jumpa Vietnam juga dekat ASEAN Cup tu so kena improve lah bawa player yang betul-betul suit dengan taktikal. Yang kedua, perbanyakkan ataupun variasikan taktikal untuk beat pasukan-pasukan yang kuat seperti Vietnam dan sebagainya. Jangan stick to one position ataupun one tactical sahaja. So benda ni ada banyak masa untuk improve, ada room for improvement. So gunakan masa dalam 2 minggu lebih ni untuk improve dan juga training bagi mengenal pasti apa masalah sebenar yang dihadapi oleh pasukan Malaysia. Dan kalau boleh call up untuk the best player, sebab sekarang orang kata apa, international break, so memang tak ada alasan lagi lah kelak tak lepas player, tak mau guna player ni dan sebagainya. So maksudnya Malaysia ada masa yang agak panjang untuk persiapan sebelum kelayakan sebelum Piala Asia bawah 23 ni. So all the best untuk Malaysia bagi penentuan tempat ketiga, dan juga all the best untuk ASEAN Cup nanti. Okey, itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.